بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rokoklah mengerjakan sembahyang bersama-sama orang-orang yang rokok. Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan kalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau juga, wahai Muhammad, tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berbalah tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi berada dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada juzuk yang ketiga, pada ayat 42 sehingga ayat 44. Di mana Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam. Yang dimaksudkan dengan Maryam di sini, yang dimaksudkan dengan malaikat di sini ialah malaikat Jibril AS. Ketika mana dia berkata pada Maryam, Maryam telah sebut antara makna maksud Maryam ialah khadimatur Rabb, khadam pada Tuhan. Dan Maryam juga memberi maksud al-abidah, artinya orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Dinamakan Maryam, ini ibu Maryam menamakannya Maryam tafa'ulan laha bil khair. Semoga dengan nama tadi benar-benar Maryam ini ahli ibadat. Sebab kita dah baca peristiwa dan kisahnya semalam, bila ibu kepada Maryam AS yang telah bernazar untuk meletakkan anaknya menjadi khadam di Baitul Maqdis, untuk beribadat kepada Allah dan untuk menjaga serta berkhidmat kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibu kepada Maryam ini menamakan anaknya sebagai Maryam. Yang pertama memberi maksud khadimatur Rabb, khadam pada Allah. Yang kedua memberi maksud al-abidah, seorang ahli ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Maryam ini, ketika mana Jibril AS berkata kepada Maryam, Inna Allah astafaki, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih engkau. Yang dimaksudkan memilih engkau oleh kerana Maryam AS ini kuat ibadatnya, zuhudnya, mulianya, suci daripada segala perangai buruk, serta was-was gangguan jiwa dan hati dan sifat-sifat yang buruk. Kerana itu Allah Ta'ala memilihnya.
Artinya Allah Ta'ala cerita waktu Allah Ta'ala menyebut Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, Allah memilih keluarga Ibrahim, Allah Ta'ala memilih keluarga Imran, bukan kerana namanya, tapi kerana sifat-sifatnya. Supaya orang-orang yang ada yang hidup kebelakangan ini, pada zaman belakang ini mengetahui, kalau ingin dipilih oleh Allah, maka bentuk diri untuk membentuk sifat mereka. Maka Allah memilih Maryam kerana ibadatnya, ketaatannya, kesungguhannya. Wa tahharaki, dan menyucikan kamu. Yang dimaksudkan menyucikan di sini ialah Allah sucikan beliau daripada haid, daripada nifas, dan juga kelahiran tanpa jima'. Artinya Allah jadikan Maryam ini sebagai ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila beliau melahirkan Nabi Isa AS tanpa perantaraan jima', maka ini maksud penyucian. Tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah Ta'ala memilih kamu, wahai Maryam, atas sekalian wanita-wanita di seluruh alam. Yang dimaksudkan alam di sini, kata para ulama, ialah alam zamannya, yakni pada waktu zamannya. Kan di sana ada hadis-hadis yang menyebut tentang kemuliaan sebahagian wanita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Musa radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsirun." Yang sempurna di kalangan lelaki ramai, walam yakmul minan nisa, dan tidak sempurna di kalangan wanita, ghairu Maryam binti Imran, melainkan Maryam bin Imran, wa Asiyah imraati Imran, dan Asiyah juga isteri, wa Asiyah imraati Imran, anak kepada Imran. Wa inna fadla Aisyah ala nisa ka fadli sarid ala sa'il ta'am. Dan kelebihan Aisyah mengatasi seluruh wanita pada zamannya sebagaimana kelebihan makanan atas makanan yang lain. Ini makanan paling sedap sekali pada makanan yang lain. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, khairu nisa'il alamina arba'. Sebaik-baik wanita di seluruh alam itu ada 4 orang. Pertama, Maryam binti Imran. Yang kedua, Asiyah binti Muzahim, itu isteri pada Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad. Dan riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, Sayyidatu nisa'i ahli jannah ba'da Maryam, Fatimah wa Khadijah. Tuan atau ketua wanita di dalam syurga selepas Maryam ialah Fatimah dan Khadijah. Jadi di sini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan Allah memilih Maryam pada zamannya. Adapun pada zaman Musa, Allah memilih Asiyah. Adapun pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih Khadijah dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma mengatasi sekian wanita-wanita. Artinya ini antara wanita-wanita pilihan Allah. Maryam, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu taala anhunna. Moga Allah meridai mereka semua. Ya Maryam, wahai Maryam. Yani Jibril berkata, wahai Maryam, uqnuti. Ya Maryam uqnuti. Maksud uqnuti, ati'i, artinya tunduk dan ta'alah kamu kepada Allah. Wasjudi, sujud kamu. Warka'i, rokok kamu. Ma'arraki'in, secara berjemaah bersama orang-orang yang sembahyang. Perkataan sujud dan rokok di sini ialah suatu kalimah yang menunjukkan khudu', merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan rokok dan sujud dalam ayat ini memberi maksud mengabdikan diri dengan sebenar kepada Allah Taala. Dan bila Allah menyebut warka'i ma'arraki'in, hendaklah kamu beribadat bersama dengan ahli ibadat yang lain. Untuk menunjukkan tidak sempurna ibadat kalau dilakukan seorang diri. Tak mungkin kita boleh buat ibadat seorang diri. Maka sempurna ibadat tadi bila kita beribadat sama-sama. Kerana itu Allah ajar kita, Nabi SAW bimbing kita salat berjemaahnya, haji cara berjemaahnya, umrah cara berjemaahnya. Maka banyak ibadat-ibadat yang dilakukan untuk menunjukkan apa? Syiar. Untuk menunjukkan kesatuan dalam mentaati Allah. Dan untuk menjatuhkan, merendahkan orang-orang fasik yang tidak mau mentaati Allah.
Dzalika min amba'il ghaib. Kisah Maryam ini ialah kisah ghaib yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi membuktikan kerasulan, kenabian. Kita kalau sebut perkataan wahyu Allah, kalau kita belik dalam Al-Quran, perkataan wahyu mempunyai banyak makna. Yang pertama ialah wahyu yang Jibril turunkan kepada nabi-nabi yang Allah Ta'ala pilih. Yang kedua, wahyu memberi maksud ilham. Sebagaimana Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Bukan bermaksud ibu Musa itu nabi, tapi ilhamkan kepada ibu Musa. Dan wahyu juga, kata ulama, memberi maksud ila isyarat. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyah. Dan diisyaratkan kepada mereka, supaya sentiasa bertasbih siang dan juga pagi dan juga petang. Maka Allah Ta'ala kata, demikian kisah Maryam ini kisah gaib. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bukan hidup zaman Nabi Isa atau zaman Maryam atau zaman Yahya atau zaman Zakaria. Dan Nabi SAW duduk di Madinah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah tahu cerita ini wa imma daripada pembacaan atau penceritaan. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergaul dengan ahli kitab. Di antara sebab kenapa Nabi lahir kat Mekah, membesar di Mekah. Kerana di Mekah ni tak ada ahli kitab. Tidak ada orang Yahudi. Ya, ada beberapa orang seperti Warakah bin Naufal. Tetapi tidak sebagaimana peranan orang-orang Yahudi Qainuqa, Nadir dan Quraizah yang sentiasa membaca maklumat-maklumat. Nabi tak ada maklumat ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW menceritakannya. Kita dah beritahu sebelum ini orang Yahudi menolak kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan mereka berkata, kenapa dipilih Nabi Muhammad daripada orang Arab? Maka Allah turunkan ayat. Allah dah pilih Adam, Allah dah pilih Nuh, Allah dah pilih Ibrahim, Allah dah pilih Imran. Semua mereka ini tak semestinya daripada Bani Israel. Adam bukan daripada Bani Israel, Nuh juga bukan. Dan demikian juga Ibrahim AS bukan daripada Bani Israel, cuma anaknya. Maka demikian juga Ali Imran, ia sebahagian daripada Bani Israel. Namun pemilihan Allah kepada empat kelompok ini bukan kerana namanya, tetapi yang pertama, Allah memilih mereka apa yang dikehendaki. Yang kedua, Allah memilih mereka dengan sifat taat mereka pada Allah, bukan berdolak dalih macam kamu wahai Yahudi, berdolak dalih menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka bila baginda menceritakan kisah Maryam dan apa yang berlaku pada Maryam, maka ini menunjukkan keajaiban dan menunjukkan benar Nabi SAW. Wahyu. Kemudian Allah berfirman, wa ma kunta ladaihim, wahai Muhammad, engkau tidak bersama dengan mereka, idh yulquna aqlamahum, ketika mana mereka mencampakkan kalam-kalam mereka, ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang akan memelihara Maryam, wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun, dan kamu tidak berada di tempat itu waktu mereka sedang berbalah. Baik, kalau kita cerita sedikit kisah Maryam AS, sebagaimana kita cerita semalam, bila isteri kepada Imran, ibu kepada Maryam, ada satu riwayat atau satu cerita mengisahkan satu ketika isteri Imran ini melihat seekor burung yang memberi makan kepada anaknya. Maka kemudian datang nalurinya untuk punya anak. Walaupun kita dah sebut usia ini dah 98 tahun. Maka dia berdoa kepada Allah supaya dikurniakan anak. Dia kadang-kadang naluri kita, seorang ibu atau seorang ayah, kita kadang tengok kucing dan anak pun kita terfikir kalau dapat anak kecil balik. Itu fitrah. Maka ibu Maryam ini, bila mana dia nampak burung, ibu burung mencari makanan dan memberi makan kepada anaknya, maka dia terasa kuat keinginannya untuk memiliki anak. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah sehinggalah diberikan anak. Dia mengandung. Tapi satu peristiwa yang berlaku. Ketika mana dia mengandung, suaminya Imran meninggal dunia. Dia dah cerita suami dia berumur 120 tahun. Maka dia meninggal dunia. Lalu Maryam AS lahir dalam keadaan yatim. Oleh kerana nazar ibu kepada Maryam dan juga dengan faktor usianya yang tua, maka dihantar ke Baitul Maqdis. Asasnya ialah memang nazar dia.
Maka ketika mana berada di Baitul Maqdis, berebut orang untuk memelihara Maryam. Kenapa? Keajaiban dia. Tuan-tuan tengok Maryam dah rasa sayang. Pada wajahnya ada nur kemuliaan. Kerana memang Allah pilih Maryam. Dan daripada Maryam, Allah pilih lagi untuk melahirkan Nabi Isa. Allah pilih lagi untuk dia menjadi mukjizat sepanjang zaman. Dan mengingatkan kembali manusia akan kekuasaan Allah. Yang telah menciptakan mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Walaupun manusia mula berfikir secara sebab dan sebab. Sehingga kadang-kadang sebab itu terlalu mendominasi pemikiran mereka sehingga mereka lupa pada Allah. Ya, tidak salah kita berfikir sebab. Ya, kita kerja, kita dapat rezeki. Kita jaga kesihatan, kita akan sihat. Kita jaga SOP, kita akan sihat. Itu secara umum. Namun jangan kita lupa akan hakikat. Hakikatnya ialah Allah yang mencipta sebab. Kerana kadang-kala bila kita sentiasa berfikir sebab, kita lupa pada Allah. Semua cerita sebab. Akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang cuma kita namakan kelompok logik. Melihat pada logik. Mereka lupa dalam alam ini ada perkara yang kita tak mampu fikir. Bukan tak logik. Kita belum mampu fikir. Dia tak sampai pada akal kita. Ia bersifat mukjizat, ia bersifat karamah, ia bersifat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan sekalian, bila Maryam kita katakan mengandung dalam satu tempoh, maka ada seorang yang juga menjadi khadam di Masjid Baitul Maqdis melihat. Tapi nak tanya malu sebab tahu Maryam ni orang baik. Lalu dia pun bertanya secara isyarat, secara kita katakan simbolik. Apakah ada pokok yang tumbuh tanpa benih? Apakah ada tanaman yang tumbuh tanpa biji benih? Lalu Maryam berkata, Allah menciptakan mereka apa yang dikehendaki. Allah pernah menciptakan manusia tanpa bapa. Jadi merujuk pada Adam. Merujuk kepada Hawa. Merujuk pada Adam. Tak ada bapa, tak ada ibu. Dan pokok yang memang kita logik, pokok tu datang daripada benih. Tetapi bukankah Allah menjadikan pokok dahulu sebelum jadi benih? Jadi kalau soalan kita tanya, telur dengan ayam, mana dulu telur dengan ayam? Telur ke ayam? Kita kata tak mungkin ayam datang melainkan daripada telur. Dan telur datang daripada ayam. Kalau kita duk fikir, tuan-tuan berpusing kepala kita. Tetapi kita lihat pada satu perkara dulu. Allah yang menciptakan ayam. Kemudian dari ayamlah keluarnya telur. Allah lah yang ciptakan pokok. Kemudian dari pokok keluarlah benih. Kemudian Allah jadikan selepas itu benih punca pokok tumbuh. Tetapi sebab-sebab ini kembali kepada hakikat yang pertama Allah ciptakan. Contoh ginilah. Bahawa setiap orang bila beranak datang daripada sebab suami isteri, perkahwinan atau adanya persetubuhan, maka datang anak. Ya, sebab itu kita warisi. Namun Allah boleh menjadikan sebab itu hilang, sebagaimana Allah pernah menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa ayah. Dan demikian juga Hawa. Dan demikian juga Isa. Kan itu kita lihat makhluk-makhluk Allah, Allah jadikan dia dengan pelbagai bentuk. Ada makhluk Allah beranak pinaknya dengan jantan dan betina. Ada makhluk Allah tanpa jantan, tanpa betina. Kita belajar sains dulu, ada spesies kecil binatang yang kita teropong ikut mikroskop. Apa nama? Ameba. Kecil. Macam mana cara dia? Dia panggil pemecahan sel. Dia pecah dua jadi anak. Pecah. Jadi banyak. Baik, begitu cara Allah Ta'ala membiakkan apa yang dikehendaki. Ada yang bertelur dalam air, seperti ikan. Ada yang bertelur atas darat, seperti ayam. Kalau dia bertelur dalam air, mati. Ada yang beranak atas darat, macam kita manusia. Ada yang beranak dalam air, seperti ikan paus. Dia mamalia. Beranak dalam air. Menyusu pun dalam air. Maka semua benda ini, kalau kita melihat seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala, Allah jadikan mereka apa yang dikehendaki. Ya, Allah jadikan beberapa sebab untuk mudah manusia berfikir. Tetapi manusia jangan lupa hakikat. Macam contohlah kita mudah berfikir cara nak jaga kesihatan, kita pun makan benda tu, makan benda ni. Baik supaya kita mudah berfikir, berikhtiar. Namun Allah tetap ingatkan kita, bila sampai ajalnya kamu tetap mati. Macam mana pun kamu jaga, kamu pelihara. Tapi kita tidak pernah, bila kita bercakap demikian, kita tidak menolak ikhtiar. Tetapi kita bercakap untuk menyedarkan hakikat.
Maka kembali kepada kisah Maryam AS. Maka apabila Maryam mengandung, maka itu tanda Allah Ta'ala memilih Maryam. Kita cerita dulu kisah Maryam waktu kecil. Kan nanti akan ada kisah Maryam mengandung. Umur berapa Maryam mengandung. Macam mana Maryam melahirkan anak. Nabi Isa AS pula berat berapa kilo. Siapa jadi bidan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi kita nak cerita yang kita baca ayat 42 hingga 44 pada malam ini. Bila Allah menyatakan, wahai Muhammad, ketika kejadian ini berlaku, orang berebut siapa nak pelihara Maryam, sehingga orang-orang yang duduk di masjid Baitul Maqdis ketika itu mengundi dengan cara melontarkan qalam. Qalam di sini setengah ulama kata bukanlah pen, tetapi dia macam anak panah yang kita katakan boleh diasah di hadapannya, dan mereka gunakan sebagai bentuk tongkat dan sebagainya atau sebagai penunjuk. Dan kita kan dulu zaman-zaman mengaji Quran kan kita ada penunjuk tu. Alat penunjuk tu pun kita memang tajamkan dia, tunjuk. Saya ingat dulu bila ada tok guru Quran seorang, bila kita zaman kita intai orang mengaji. Dia kata intai pun cocok mata ni. Tunjuk tu cocok mata. Itu kalau tengok orang aing tu jadi raing, cocok mata ni. Tapi tak pernah cocok lah. Itu penunjuk. Dia panggil qalam. Mereka ni ada qalam kerana mereka membaca kitab Taurat. Kan dulu tuan-tuan kalau zaman kita mengaji zaman budak-budak, kalau tak ada penunjuk, setengah tok guru dia suruh kita balik. Mana penunjuk Quran? Dia tak bagi kita tunjuk dengan tangan, dia kata tak beradab. Tunjuk dengan penunjuk. Dia kita terpaksa cari lidi. Lidi tadi kita racik lah. Terpaksa cari buluh. Kadang buluh sate. Dulu kan sate pakai buluh. Lalu guna buluh tadi letak. Dia wajib ada penunjuk tu waktu itulah. Setengah-setengah guru, disiplin untuk guru. Kita pun tunjuk. Itu sebagai penanda. Maka mereka baca Taurat juga ada penunjuk. Lalu masing-masing buang dalam air, satu bekas air, tengok siapa yang bekas mana ataupun qalam mana yang timbul, dia akan memelihara Maryam. Maka didapati qalam kepunyaan Nabi Allah Zakaria. Tetapi kenapa Allah pilih Zakaria AS? Kita dah sebut Zakaria mengahwini ibu saudara Maryam. Mengikut hukum hadanah, bila mana ibu mati atau ibu tak punya kemampuan menjaga anak, selepas nenek, ialah pergi kepada ibu saudara. Adik-beradik kepada ibu. Dipanggil khalatun dalam bahasa Arab. Kita ada perkataan ammatun, itu ibu saudara belah ayah, ammatun. Kalau ibu saudara belah mak, kita panggil khalati. Atau khilti. Arab mesti panggil khilti atau khilti. Khalati. Maka ia lebih berhak atas sebab itu. Jadi bila mereka berbalah siapa yang nak jaga Maryam, akhirnya diundi. Dan ini menunjukkan bahawa sistem undi ni halal. Atau kalau kita main undi-undi ni boleh tak? Boleh. Halal. Sebenarnya tidak ada unsur perjudian. Jangan undi ada unsur perjudian. Contoh cabutan bertuah. Tapi syarat cabutan bertuah tak ada unsur perjudian. Macam mana? Contoh kita beli barang. Masing-masing beli barang. Kerana satu risik RM300 kita layak buat cabutan undi. Maka boleh. Atau tanpa kita bayar apa-apa, tiba-tiba orang nak buat cabut undi, siapa yang datang awal, nombor siapa naik. Ini dipanggil dalam bahasa Arab qur'atu hadzin, iaitu cabutan bertuah. Dan yang pertama buat cabutan bertuah ini Nabi Allah Zakaria AS. Dia pertama buat cabutan bertuah untuk memelihara Maryam. Tapi kalau sekiranya cabutan bertuah tu asasnya masing-masing bagi duit, kumpul duit, dan buat cabutan bertuah, siapa menang dia akan ambil semua duit ni, maka itu judi. Tapi kalau cabutan bertuah macam tuan-tuan isi minyak, tuan-tuan beli barang kat pasar raya, lalu tuan-tuan pun layak masuk peraduan, tulis sikit nama, biodata, jawab 1-2 soalan, tuan-tuan letak dalam balang, nanti dicabut undi dan diisyaratkan siapa pemenang, maka ia diharuskan. Atau setengah-setengah bank buat kita menyimpan dengan satu jumlah, nanti dibuat cabutan bertuah. Macam bank Islam buat Aufar sebagai contoh, ataupun bank simpanan nasional yang dibuat sijil premium, cabutan undi. Kita letak duit, nanti kita pun menang. Macam bank muamalat buat, masuk nanti menanglah kereta Audi. Tapi biasa kalau masuk ni semua rasa menang, tapi tak ada yang menang. Dia begitu je. Namun hukumnya harus. Bagaimana tidak ada unsur perjudian, tak ada pembayaran. Untuk mendapat undi kena bayar, tak boleh.
Kalau nak dapat undi kena bayar, maka ini unsur judi yang diharamkan dalam Islam. Tapi untuk dapat undi tak perlu bayar apa-apa, kita tak hilang duit apa-apa, maka ini dibenarkan dalam Islam. Harus. Maksud saya sebut sistem bank ke, atau undi yang pasar raya hypermarket ke, kita persatuan penduduk buat undi ke, berdasarkan nombor-nombor kehadiran, kita buat cabutan bertuah. Maka tak salah kalau tak ada bayaran apa-apa. Atau setengah-setengah restoran buat. Okay, kita makan satu risik RM500, contoh, kita berhak dapat cabutan bertuah. Pemenang pertama dapat hadiah, duit raya. Dapat duit raya. Banyak ni. Boleh tak? Boleh. Sebab kita tak bayar apa-apa, kita cuma makan dan kita mengambil manfaat. Maka Allah Ta'ala menceritakan dalam kisah yang kita bacakan ini, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita, mendapat ilmu, mendapat maklumat sesuatu yang tidak diketahui melainkan ahli kitab. Bagi membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi secara kesimpulan, kita katakan 3 ayat kita tafsirkan pada malam ni. Yang pertama, Allah yang pilih Maryam. Sebab Allah pilih Maryam, yang pertama kerana kuat ibadatnya. Kesungguhan dalam beribadat kepada Allah SWT. Walaupun Allah Ta'ala dah pilih Maryam kerana ibadat dan ketakwaannya. Dan Allah menyucikan dia daripada semua kotoran-kotoran yang biasa ada pada wanita lain. Seperti haid, nifas dan sebagainya. Namun Allah masih suruh Maryam untuk terus tingkatkan ibadat. Dengan khusyuk, dengan rukuk, dengan sujud. Dan Allah perintahkan supaya ibadat tadi dilakukan secara berjemaah. Buat berjemaah. Walaupun dia perempuan. Ini menunjukkan perempuan juga digalakkan berjemaah. Sama kaum lelaki digalakkan. Bukan dibenarkan. Khususnya bila mana dia mendapat manfaat yang banyak secara agamanya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan. Kisah ni kisah gaib. Yang sebagian ahli kitab menyimpan kisah ini sebagai satu bentuk keistimewaan mereka. Orang tak tahu cerita, kami tahu. Tiba-tiba Allah dedahkan cerita ini. Maka mereka terpaksa buka balik kisah Maryam dan kisah Isa. Kenapa Allah cerita kisah Maryam dan Isa? Kerana Yahudi ada perangai buruk terhadap, pandangan buruk terhadap Maryam dan juga Isa. Kerana Yahudi mendakwa Maryam itu wanita sundal yang telah melahirkan Isa melalui penzinaan. Maka seolah cerita ini untuk mendedahkan tembelang sebahagian ahli kitab yang menghina para nabi. Supaya golongan ahli kitab Kristian mengetahui, lihat betapa jijiknya Yahudi mengatakan kepada Nabi Isa. Dan lihat bagaimana Islam membela Nabi Isa AS, membela Maryam AS. Maka ini antara hikmah dan ini di antara sebab dan ini antara bagaimana pembongkaran Allah kisah ini satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.